Selamat sejahtera saya ucapkan. Sebelum sesi diskusi webinar kita bermula, pada hari ini saya akan memberi sedikit pendedahan mengenai komuniti digital website KMK yang telah kami hasilkan. Apakah komuniti digital website? Komuniti digital website ini merupakan sebuah medium atas talian yang memberi akses kepada pelbagai informasi dan aktiviti berbentuk teks, audio, video dan animasi yang menjadikan sesi PDPC lebih mudah dan interaktif. Terdapat dua objektif kami melaksanakan atau menghasilkan komuniti digital website ini. Yang pertama, memberi pendedahan terhadap kepentingan pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran kepada para pendidik dan masyarakat era digital secara umum. Yang kedua, memperkenalkan perintegrasian teknologi komuniti digital website dalam pengajaran dan pembelajaran kesusasteraan Melayu komunikatif. Sebentar lagi saya akan menayangkan paparan komuniti digital bagi subjek kesusasteraan Melayu komunikatif tingkatan 4 yang telah kami hasilkan. Ini merupakan paparan website komuniti digital yang telah kami hasilkan bagi subjek kesusasteraan Melayu komunikatif tingkatan 4 amanah. Website ini terdiri daripada 4 halaman utama seperti yang boleh dilihat di sebelah kiri, iaitu home, notice, evaluation dan juga theme. Yang pertama ialah kehadiran. Guru hanya menekan ikon kehadiran. Di bahagian ini, guru boleh mengambil kedatangan pelajar sebelum memulakan kelas. Bahagian yang kedua ialah jadual kelas. Dalam bahagian ini, pelajar boleh merujuk jadual waktu bagi subjek KMK mereka. Yang ketiga ialah topik. Dalam bahagian ini, murid boleh merujuk pelbagai topik, iaitu puisi tradisional, puisi moden, prosa, cerpen dan juga drama. Yang keempat ialah bahagian Google Meet. Dalam bahagian ini, pelajar hanya menekan tarikh bagi kelas mereka ataupun hari bagi kelas mereka untuk mengikuti pautan Google Meet. Seterusnya ialah permainan dan aktiviti. Dalam bahagian ini, guru telah menyediakan pelbagai jenis permainan yang telah dilaksanakan sewaktu kelas sedang berlangsung. Ini merupakan antara aktiviti word wall yang telah dilaksanakan oleh guru. Seterusnya ialah bahagian modul KMK. Dalam bahagian ini, murid boleh memuat turun modul KMK yang telah disiapkan oleh guru. Seterusnya ialah bahagian muat turun bahan. Dalam bahagian ini, murid boleh muat turun bahan seperti slide ataupun peta iting yang telah guru kongsikan semasa kelas sedang berlangsung. Yang terakhir ialah bahagian penghantaran dan semakan latihan. Di bahagian ini, murid boleh menghantar modul atau latihan yang telah mereka siapkan. Guru juga boleh memuat naik hasil semakan latihan murid-murid.
Seterusnya ialah paparan kedua yang terdapat dalam komuniti digital ini, iaitu notis ataupun pengumuman. Dalam bahagian ini, guru akan menyatakan pengumuman-pengumuman penting. Misalnya di sini guru telah menyatakan pengumuman mengenai PKP di mana pembelajaran dari rumah akan masih diteruskan dengan menggunakan kaedah Google Meet. Murid juga diminta untuk memuat turun bahan-bahan pembelajaran daripada website ini. Di bahagian ini juga murid boleh melihat video yang telah dimuat naik oleh guru. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa pada waktu ini sekolah berada dalam cuti pertengahan tahun dan sesi persekolahan. Guru juga telah memasukkan jadual Didik TV untuk rujukan para pelajar. Seterusnya, kita akan pergi kepada paparan yang ketiga, iaitu evaluation ataupun maklum balas pengguna. Di bahagian ini, pengguna-pengguna komuniti digital diminta untuk memberi maklum balas terhadap penggunaan website ini. Contohnya, mereka akan mengisi nama, jawatan, komen dan cadangan penambahbaikan. Kemudian, mereka hanya perlu menekan submit untuk menghantar maklum balas tersebut. Yang terakhir ialah paparan tim. Bahagian ini akan memaparkan ahli-ahli komuniti digital yang telah melaksanakan dan menghasilkan website ini, iaitu terdiri daripada saya sendiri, iaitu Alanis, Amer, Suraya, Siti Zahara, Esther, Hamzah dan juga Kristi, dengan moto dan visi kami iaitu mempercepatkan revolusi teknologi pengajaran dan pembelajaran. Jadi, inilah hasil komuniti website Kesusasteraan Melayu Komunikatif tingkatan 4 yang telah kami bina. Setiap kepentingan dan kelebihan penggunaan komuniti digital yang telah saya tayangkan tadi akan dikupas oleh ahli-ahli panel dengan lebih mendalam lagi dengan dikendalikan oleh saudari moderator kita, iaitu Nur Suraya binti Abdul Razak. Baiklah, terima kasih kepada saudari Alani sebentar tadi. Sayang kumbang mencari makan terbang seiring di tepi kali. Selamat datang saya ucapkan, semoga diiringi restu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nusraya binti Abdul Razak selaku moderator anda pada malam ini. Baiklah, yang berusaha Dr. Nordiana binti Hamzah selaku penasihat program webinar kita pada malam ini. Yang dihormati barisan ahli panel yang lagi bijaksana dan yang dikasihi sememangnya hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Baiklah, sebelum saya meneruskan webinar kita pada malam ini, seeloknya saya memperkenalkan 3 barisan panel yang lagi bijaksana nampaknya di sana. Baiklah, bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta, kan? Baiklah, ahli panel yang pertama iaitu saudari Esther Jara dan ahli panel yang kedua pula ialah saudara Muhammad Hamzah bin Dul Hadi dan ahli panel yang ketiga pula ialah saudari Kristi Alisha. Baiklah, webinar kita pada hari ini ia bertajuk pengintegrasian inovasi teknologi komuniti digital website dalam PDPC Kesusasteraan Melayu Komunikatif. Dan hari ini panel pertama akan mengulas ataupun memberi pandangan yang terhadap persoalan saya, iaitu apakah kelebihan ataupun kepentingan inovasi ini terhadap golongan sasaran ataupun terutamanya dalam PDPC Kesusasteraan Melayu pada masa kini. Dipersilakan saudari Esther Jara. Terima kasih saudari Suraya. Secara umumnya, integrasi bermaksud penyatuan beberapa bahagian yang berlainan untuk membentuk perkara baru. Maka, integrasi ICT dalam pendidikan dapat dikatakan sebagai penggunaan alat-alat komputer bagi tujuan pengajaran. Pengintegrasian teknologi ke dalam kurikulum
dan pengajaran adalah bertujuan membantu guru-guru mencapai objektif pengajaran dengan jayanya. Penularan wabak COVID-19 dan kaedah pengajaran dan pembelajaran dari rumah (PDPR) telah mencetus idea kami untuk membuat inovasi yang kami perkenalkan sebagai pengintegrasian teknologi komuniti digital website dalam PDPC Kesusastraan Melayu Komunikatif. Hadirin yang saya hormati, pengintegrasian teknologi komuniti digital website dalam PDPC Kesusastraan Melayu Komunikatif yang kami perkenalkan ini mempunyai banyak kelebihan dan kepentingannya. Saya akan membicarakan kelebihan atau kepentingan inovasi website ini kepada golongan sasaran iaitu murid-murid dan para pendidik. Kelebihan atau kepentingan website ini ialah guru dan murid dapat menggunakan satu platform saja. Di dalam website ini terdapat aspek yang sangat penting seperti kehadiran, jadual kelas, topik pembelajaran, pautan Google Meet, aktiviti atau permainan, modul kesusastraan Melayu, muat turun bahan, dan penghantaran serta semakan latihan. Pertama, dalam website ini kami telah meletakkan kehadiran sebagai satu aspek yang utama. Mengambil kehadiran murid bertujuan supaya guru dapat mengenal pasti murid yang menyertai atau tidak menyertai pengajaran dan pembelajaran. Mengenal pasti murid yang hadir dan terlibat dalam PDPR membolehkan guru membuat penilaian kemajuan murid dari semasa ke semasa melalui berbagai-bagai kaedah. Ini bermaksud penilaian guru bukan hanya tertumpu pada prestasi peperiksaan semata-mata. Selain itu, menurut Nuraini Idris 2007, mengambil kehadiran murid sebelum memulakan sesi pengajaran merupakan satu amalan positif dalam pengurusan bilik darjah. Dengan cara ini, guru dapat mengesan murid yang ponteng serta kesediaan mereka untuk mengikuti pengajaran guru. Seterusnya, jadual kelas merupakan aspek penting yang kami kemukakan dalam inovasi website kami. Jadual kelas disediakan dalam inovasi website ini bertujuan untuk membantu murid merancang dan menggunakan masa dengan penuh bermakna dan berdisiplin. Dengan adanya jadual kelas ini, guru juga dapat memberi tugasan yang teratur dan mengajar dalam tempoh masa yang ditetapkan agar tidak berlaku lambakan kerja rumah. Hadirin sekalian, kelebihan inovasi website ini juga memperlihatkan adanya aspek yang sangat penting untuk murid dan guru yaitu pengenalan kepada topik pembelajaran. Pengenalan topik pembelajaran ini dapat mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid dan tahap kesediaan murid untuk menerima topik yang diajar. Adanya aspek pengenalan topik ini juga dapat membantu guru membuat penambahbaikan dalam strategi pengajaran dan pentaksiran topik tersebut secara berterusan. Selain itu, lambang Google Meet ini menunjukkan guru sudah menyediakan pautan Google Meet secara awal. Ini menunjukkan guru sudah bersedia dengan pengajaran dan murid sudah bersedia dengan pembelajaran. Pautan Google Meet ini mudah diakses oleh murid. Akses kepada Google Meet ini hanya memerlukan murid untuk klik pada tarikh bagi hari tersebut dan masuk ke kelas secara atas talian dengan aplikasi Google Meet. Pautan ini juga sudah diaktifkan 30 menit setiap kali sebelum kelas bermula. Kelebihan inovasi website ini juga dilengkapi dengan aktiviti atau permainan yang menarik seperti word world, quiz generally, dan sebagainya. Kaedah permainan adalah berlandaskan prinsip belajar sambil bermain. Permainan atau aktiviti ini boleh digunakan semasa proses pembelajaran untuk menarik minat murid. Dengan adanya aktiviti atau permainan dalam pembelajaran, murid akan lebih seronok dan pembelajaran tidak membosankan. Dalam permainan, wujudnya persaingan dan cabaran dalam kalangan murid dan ini adalah ciri yang menarik minat murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Bukan itu saja, murid juga dapat mengulangi permainan ini apabila mereka hendak mengukuhkan pengetahuan atau mengulang kaji kefahaman mereka dengan aktiviti permainan ini. Memetik kata Rahmat 2010, kaedah mengulang-ulang aktiviti atau pembacaan mampu membuat seseorang secara otomatik menyebut, mengingat serta membuat semula perkara tersebut dengan lebih baik. Yang saya hormati, kelebihan atau kepentingan inovasi website ini juga ialah lengkap dengan modul kesusastraan Melayu.
Modul yang disediakan ini dibuat oleh guru secara terancang, iaitu mengikut rancangan pengajaran tahunan RPT yang disediakan. Selain itu, modul ini juga berlandaskan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP. Adanya modul dalam inovasi website kami ianya bertujuan untuk mencapai matlamat kami supaya murid dapat akses sendiri kepada bahan yang disediakan. Kepentingan modul ini disediakan dalam inovasi website kami kerana modul adalah satu aspek penting yang dapat digunakan untuk mengukur tahap penguasaan murid. Selain itu, kelebihan inovasi website kami ini juga ialah ada tapak untuk murid muat turun selain pengajaran guru, modul yang disediakan dalam bentuk PDF atau Word serta peta editing untuk membuat nota. Kepentingan atau kelebihan yang berikutnya ialah ada tapak penghantaran dan semakan. Pada bahagian ini, murid akan menghantar hasil kerja dan latihan mereka. Pemberian maklum balas hasil kerja murid mesti dilakukan dengan teliti supaya murid mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka. Selain itu, ini juga dapat membantu murid membuat pemurnian terhadap kelemahan dan menggalakkan amalan baik dan kekuatan yang ada pada hasil kerja dan nilai yang ditunjukkan atau diamalkan oleh murid. Bukan itu saja, ianya juga dapat memberi motivasi kepada murid untuk membuat lebih baik dan mewujudkan persaingan sehat dalam kalangan mereka. Adanya tapak sebegini membolehkan murid merujuk kerja mereka, melihat maklum balas daripada guru dan melihat hasil pembentangan rakan-rakan lain dan akhir sekali hasil kerja murid dapat disimpan dengan baik. Kesimpulannya, kepentingan atau kelebihan inovasi ini mampu menjimatkan masa, mesra pengguna, 8 dalam 1, menarik minat murid, mudah diakses dan mudah untuk membuat pentaksiran. Sekian saja pembicaraan saya mengenai inovasi kami iaitu pengintegrasian teknologi komuniti digital website dalam PDPC Kesusastraan Melayu Komunikasi. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada saudari Suraya. Baiklah, terima kasih kepada saudari Esther Jara terhadap perkongsian dan penjelasan terhadap apakah kepentingan ataupun kelebihan inovasi ini dalam PDBC Kesusasteraan Melayu kepada hadirin hadirat sekalian. Baiklah, sangat hebat sekali penjelasan daripada saudari tadi. Semoga penjelasan tersebut mendapat manfaat ataupun memberi kefahaman yang jelas kepada hadirin yang hadir pada malam ini. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, marilah kita mendengar ulasan ataupun perkongsian daripada panel kedua iaitu saudara Muhammad Hamzah bin Dol Hadi berkaitan dengan apakah rasional inovasi ini dilaksanakan dalam PDPC Kesusasteraan Melayu dan terhadap golongan sasaran tersebut. Baiklah, dipersilakan saudara Muhammad Hamzah Dol Hadi untuk berkongsi kepada kita serba sedikit berkaitan perkara tersebut. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam kepada semua hadirin yang sudi untuk menghadiri ke majlis webinar kami pada malam ini. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah bagi kursus seminar refleksi mengajar. Tidak lupa juga terima kasih kepada Cik Moderator yang cantik lagikan, manis orangnya. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan panel saya dalam membincangkan ataupun mengulaskan lagi berkaitan dengan pengintegrasian teknologi komuniti digital website dalam pendidikan PDPC Kesusastraan Melayu. Okey, seperti yang telah dibicarakan oleh panel yang pertama tadi dalam membincangkan tentang kelebihan dan kepentingan teknologi komuniti digital website yang telah kami sediakan adalah sangat banyak memberi kepentingan kepada pengguna, khususnya kepada pendidik ataupun pendidik dan murid-murid. Namun dalam penghasilan sebuah pengintegrasian ataupun inovasi tidaklah mudah ataupun senang
kerana kami perlulah menyediakan rasional yang paling berketepatan dengan penghasilan website ini. Kerana sebuah pembangunan atau pengintegrasian yang hendak dibangunkan perlulah memiliki rasional ataupun kewajarannya apabila hendak dihasilkan supaya produk yang dihasilkan memberi manfaat kepada pengguna ataupun guru-guru ataupun pelajar yang ingin menggunakan teknologi tersebut. Okey, baiklah, saya teruskan dengan rasional yang pertama adalah sangat perlu kerana pada masa kini seperti yang telah kita ketahui bahawa seluruh penduduk dunia tengah berusaha dalam membendung penularan wabak COVID-19. Bahkan Malaysia juga tidak terkecuali. Hal ini telah mengganggu proses pembelajaran dalam sistem pendidikan di negara ini kerana semua guru-guru dan murid-murid tidak dibenarkan untuk menghadirkan diri secara bersemuka di sekolah bagi meneruskan PDPT seperti biasa. Kerana pihak kementerian risau bahawa sekiranya sektor pendidikan dibuka akan mewujudkan kluster yang baru yang melibatkan kluster pendidikan. Jadi langkah selamat yang pihak kementerian ambil iaitu dengan menutup semua sektor pendidikan di Malaysia. Okey, baiklah, perkara ini perlulah diatasi dengan sewajarnya kerana pendidikan perlulah diteruskan lagi supaya ilmu ataupun pembelajaran yang diajar oleh guru dapat diteruskan kepada pelajar dan pelajar dapat mengikuti proses pembelajaran yang guru-guru ajarkan. Maka penghasilan teknologi community digital website ini adalah sangat penting pada era kini kerana dalam website ini semua elemen yang melibatkan pembelajaran pelajar dapat telah dimasukkan di dalam website tersebut dan pelajar tidak perlu untuk datang ke sekolah ataupun untuk menghadirkan diri ke sekolah kerana mereka hanya berada di rumah saja untuk meneruskan PDPC daripada guru-guru dan mereka tidak perlu dan guru-guru juga tidak perlu untuk hadir ke sekolah kerana ini semua adalah arahan daripada pihak Majlis Keselamatan Negara dan KKM iaitu Kementerian Kesihatan Negara iaitu semua rakyat perlulah berada di rumah dan ini adalah pengintegrasian yang perlu diwujudkan untuk memudahkan proses pembelajaran guru-guru dan murid-murid semasa tempoh PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Maka wajarlah pengintegrasian terhadap website ini dijadikan sebagai pusat saluran pembelajaran untuk para pendidik dan murid-murid kerana banyak kemudahan yang disediakan di dalam website tersebut. Dan ini akan dibincangkan oleh panel yang ketiga sekejap lagi. Seterusnya, rasional yang kedua adalah memberi kesedaran dan kesediaan dalam menghadapi cabaran negara yang kian berkembang maju dengan penggunaan teknologi digital yang sedia ada. Seperti yang kita ketahui bahawa abad ini adalah merupakan abad perkembangan pesat teknologi. Semua urusan ataupun perkhidmatan hanyalah berada di hujung jari sahaja dan sektor pendidikan juga tidak terkecuali. Sektor pendidikan di negara Malaysia ataupun di seluruh negara telah banyak menerima pembaharuan dan pengaruh daripada teknologi. Contohnya pada masa kini pembelajaran teradun ataupun blended learning dapat memudahkan proses pembelajaran guru yang mempunyai jarak berjauhan antara dengan pelajar. Pelajar dapat memuat naik dan memuat turun nota yang telah guru sediakan dengan mereka. Baiklah, menyedari daripada kehebatan teknologi ini, maka rasional yang kedua ini telah pun wujud dalam proses penghasilan integrasi teknologi community digital website ini untuk pembelajaran kesusahan Melayu komunikatif. Dan rasional yang kedua ini juga memberi kesedaran dan kesediaan murid-murid dalam berhadapan
dengan dunia yang kian mencabar, khususnya dalam bidang teknologi baharu, kerana pengintegrasian teknologi komuniti digital WhatsApp yang dihasilkan dalam PDPC, KMK sangat memenuhi kehendak iaitu memberi pendedahan kepada pelajar tentang teknologi digital. Okey, maka itu sahajalah perkongsian rasional yang berkaitan dengan pengintegrasian teknologi komuniti digital dalam PDPC KMK. Rumusannya, setiap penerbitan ataupun penghasilan sesebuah teknologi perlulah memiliki rasional supaya penghasilan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain. Baiklah, saya serahkan kembali perbincangan ini kepada Cik Moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Hamzah Dol Hadi terhadap kupasan dan penjelasan berkaitan rasionalnya inovasi ini dilaksanakan dalam kesusasteraan Melayu ataupun terhadap golongan sasaran tersebut. Semoga daripada kupasan dan penjelasan ini para hadirin membuka minda ataupun pemikiran tentang kerasionalan inovasi ini mampu membantu dalam meningkatkan penglibatan pelajar dalam PDPC, terutamanya dalam bidang kesusasteraan Melayu pada masa ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilahkan panel yang ketiga kita, iaitu Saudari Kristi Alisha untuk menjelaskan persoalan terhadap apakah bukti terhadap penglibatan golongan sasaran menggunakan inovasi ini dan apakah impak yang mereka perolehi daripada inovasi yang telah dilaksanakan ini. Dipersilakan Saudari Alisha. Terima kasih Saudari Suraya selaku moderator kita pada hari ini. Baiklah, kita telah mendengar penjelasan dari panel yang pertama berkenaan dengan kelebihan atau kepentingan website ini kepada murid dan juga para pendidik iaitu guru. Okey, diikuti dengan panel yang kedua menjelaskan kepada kita berkenaan dengan tentang rasional atau wajar inovasi ini dilaksanakan pada masa sekarang. Okey, kita berbalik kepada soalan yang diajukan oleh moderator kita sebentar tadi, iaitu apakah bukti penglibatan murid-murid dalam menggunakan teknologi atau website ini semasa proses PDPC dilaksanakan, dan seterusnya apakah impak inovasi ini terhadap golongan sasaran tersebut. Okey, seperti yang kita sedia maklum, setiap inovasi yang dihasilkan atau diwujudkan, kita perlu mencuba terlebih dahulu kepada golongan sasaran kita. Sama juga seperti website ini. Kami telah mencuba kepada golongan sasaran kami. Baiklah, di sini saya akan paparkan hasil penglibatan atau bukti penglibatan murid dalam menggunakan website ini. Seperti yang kita lihat di paparan skrin ini, kami telah menguji website ini dalam kalangan murid tingkatan 4 amanah, iaitu murid yang mengambil subjek kesusasteraan Melayu. Melalui website ini juga dapat kita lihat bahawa murid sangat mudah untuk menghantar setiap latihan-latihan yang diberikan oleh guru kepada mereka. Mereka hanya menghantar latihan tersebut dalam website tersebut. Ini antara latihan-latihan daripada pelajar yang telah mereka hantar dalam website ini. Kemudian, murid juga dapat membuat naik setiap hasil pembentangan mereka dalam website ini. Di mana apabila hasil pembentangan ini dibuat naik, bermakna kumpulan-kumpulan lain mereka dapat melihat hasil pembentangan dari rakan-rakan mereka.
Oleh itu, dapat saya katakan di sini bahawa penggunaan website ini dalam kalangan murid ia sangat memudahkan bagi mereka. Okay. Seterusnya pula, kita lihat hasil penggunaan komuniti digital ini dalam kalangan guru pula. Okay. Yang kita lihat di sini, di mana guru sangat mudah untuk mengambil kehadiran murid semasa proses PDPC atau PDPR berlangsung. Okay. Kemudian, melalui website ini juga, di mana guru dapat menyediakan tapak penghantaran dan juga semakkan latihan murid-murid. Murid hanya menghantar latihan yang sudah siap, dalam tapak yang telah disediakan oleh guru. Ini merupakan contoh latihan yang telah dihantar oleh murid di tapak penghantaran yang telah disediakan oleh guru dalam website ini. Baiklah, seterusnya saya akan jelaskan apakah impak penggunaan inovasi website ini dalam PDPC. Okey. Antara impak penggunaan inovasi website ini, yang pertama, mewujudkan sumber pengajaran dan pembelajaran berkualiti tinggi dan menjadikannya mudah diakses oleh murid. Ini antara impak penggunaan inovasi tersebut. Okay. Impak yang kedua pula, ia dapat mengumpul dan penyebaran bahan PDPC dengan lebih cepat dan terkini mengikut perkembangan semasa kepada murid. Yang ketiga pula, impak yang ketiga, bahan dan latihan boleh dirujuk oleh murid pada bila-bila masa dan sepanjang masa dengan menggunakan website ini. Impak yang keempat pula, ia menjadikan pembelajaran menyeronokkan kepada murid, di mana melalui inovasi website ini, ia menjadikan pembelajaran murid itu sangat seronok. Dengan kata lain, sebagai seorang guru, kita perlu memupuk kegembiraan belajar dan juga menjadikan pengajaran tersebut menyenangkan murid. Impak yang kelima, di mana ia memberi peluang kepada guru untuk membentuk pengisian dalam bentuk yang bersesuaian dengan topik dan perancangan pengajaran mereka. Dan impak penggunaan inovasi website dalam PDPC yang terakhir ialah ia membolehkan murid melaksanakan pelbagai aktiviti dengan hanya menggunakan website ini, serta ia juga membantu menjimatkan kos dan juga masa. Ini antara impak penggunaan inovasi website ini dalam PDPC. Seterusnya, saya akan paparkan maklum balas daripada murid atau respon sebagai pengguna website ini. Ini antara respon-respon pengguna komuniti digital. Dapat kita lihat di sini terdapat ada 16 respon daripada pengguna website ini. Kita dapat lihat di sini terdapat beberapa komen yang diberi oleh pengguna website ini. Antara komen yang diberikan oleh pengguna website ini ialah di mana mereka mengatakan bahawa website ini ia sangat menarik dan kreatif untuk digunakan. Kemudian terdapat juga yang mengatakan komuniti digital website tersebut amat memudahkan dan membantu saya dalam subjek kesusastraan Melayu komunikatif. Ini antara komen pengguna website ini. Kemudian terdapat juga yang mengatakan bahawa website ini ia sangat kemas, kreatif dan penggunaan warna ceria dan cerah yang menarik minat murid dan dapat meningkatkan semangat murid ketika sesi pembelajaran. Kemudian terdapat juga yang mengatakan bahawa website tersebut
ia sangat menarik untuk dijadikan rujukan para pelajar dan para guru kerana website tersebut banyak memberikan maklumat dan ilmu tambahan berkaitan subjek kesusastraan Melayu serta ia boleh dijadikan rujukan kepada mereka. Saya akan bacakan komen yang terakhir daripada pengguna website ini di mana mereka mengatakan bahawa website ini sangat baik. Semua bahan yang telah cikgu mengajar dan sampaikan kepada kami ada di dalam website tersebut. Ini antara komen-komen ataupun respon daripada pengguna website itu sendiri. Okay. Sekian sahaja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih. Dengan ucapan rumusan tersebut, tamatlah perbincangan webinar kita berkaitan dengan teknologi komoditi digital website dalam PDPC KMK. Sebelum saya mengakhiri kata, saya mewakili penganjur program ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan panel yang sudi hadir dan berkongsi ilmu yang sangat bermanfaat dan para hadirin yang hadir pada malam ini dan sabar menunggu sehingga tamatnya webinar kita pada malam ini. Saya sudahi ucapan saya dengan dua rangka pantun. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Baiklah. Pantun yang terakhir, dari Kedah ke Pekansari beri suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi di lain masa bersua lagi. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.